kerana Parlimen Kota Raja Seri Muda kematian 17 orang dan 15 daripada Seri Muda itu, dan mayat dua pasangan orang tua kaum Tionghoa yang tak sempat diselamatkan oleh bomba. Mayatnya saya lihat bagaimana keluarganya menangisi dua orang tuanya yang mati lemas di rumah yang satu tingkat itu. Saya berterima kasih kerana di Seri Muda dilawati oleh yang paling tinggi Seri Paduka Baginda di Pertuan Agong, Perdana Menteri, Menteri-Menteri, NGOs dan juga orang-orang perseorangan yang memberi bantuan. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua. Memang banjir telah berlaku dan akan berlaku. Hujan yang turun satu hari, isi padunya sama dengan sepatutnya 1 bulan turun, menyebabkan ianya berlaku banjir. Masalah kita di sini ialah bagaimana nak menguruskan keadaan banjir itu dan juga mengurangkan keadaan yang akan berlaku pada masa yang akan datang, dan yang paling penting mengambil pengurusan bantuan kepada mereka yang terkesan dengan banjir. Memang global warming satu perkara yang kita kena akui sekarang. Di Mekah, Arab Saudi turunnya salji. Di Kanada berlaku kemarau dan amat panas. Kebakaran hutan tahun lepas berlaku hampir majoriti negara Eropah dan juga Australia. Artinya global warming sudah menjadi satu perkara yang mengubah keadaan cuaca dan keadaan lazim yang berlaku. Begitu juga di Malaysia ini. Pihak yang memberitahu laporan tentang cuaca, mereka menyebut hujan lebat akan berlaku di Malaysia, tetapi disebut negeri-negeri Sembilan, Johor, Pahang dan sebagainya. Tidak sebut Selangor. Artinya Selangor ini hanyalah hujan di sana-sini, petir di sana-sini, tidak fokus pada waktu itu. Hanya disebut Selangor selepas berlaku red alert, iaitu bila keadaan sudah merah, jam seluruh lembah Kelang ini, dan banjir dah naik, barulah pihak ramalan cuaca mengatakan bahawa Selangor juga sudah berada dalam kawasan bahaya. Kita tahu Lembah Kelang adalah pusat ekonomi Malaysia. Tak kiralah siapa memerintah, siapa menang di situ, itu adalah pusat ekonomi. Klang Valley ini ada lebih kurang 7 juta penduduk, 30 buah universiti, awam dan swasta. Dari segi kehidupan orang atasan ada lebih kurang 40 padang golf. Artinya juga di sini ada lebih kurang 50 hotel 5 bintang, 2 lapangan terbang antarabangsa. Artinya di Lembah Kelang ini penduduknya daripada billionaire sampai kepada B40. Dia macam satu pusat ekonomi bagi Malaysia ini. Oleh itu, menjaga Lembah Kelang ini, memperbaikinya dan juga membuat pembaikannya, rakyat akan bersetuju terutama dalam usaha untuk menangani masalah banjir. Saya bersetuju dengan menteri yang jaga air tadi, walaupun bila air datang dia tak ada. Kalau menteri jaga elektrik tak ada, tak apa juga. Ini menteri jaga air. Setuju supaya kita belajar daripada Belanda. Sebab bandar-bandar di Belanda, mereka berada di bawah paras laut. Untuk panggil expert di sana atau kita hantar pegawai belajar daripada sana dan membawa teknologi sana ke sini, berbelanjalah, rakyat tak marah. Rakyat marah bila belanja misalnya baiki rumah Perdana Menteri. Apa perlu baiki sampai dekat 100 juta dah baiki. Malaysia ni fokus pembangunannya masih perkara-perkara yang tidak perlu diutamakan.
Perkara yang perlu kalau berbelanja misalnya untuk menaik taraf, membina kehidupan dan juga menghadapi masalah disaster yang akan datang, diumumkan berbilion, kita akan sokong. Kita akan sokong. Tetapi selalunya kita lihat perbelanjaan itu tidak ditumpu kepada perkara-perkara seperti ini. Ini yang perlu kita sebut di sini. Ya, bila berlaku banjir, ya kita senang menuding jari. Orang ni menuding orang ni, orang ni menuding orang ni, itu senang. Kita nak cari penyelesaian, tapi kelemahan kita kena akui. Kita kena akui kelemahan masing-masing. 3 hari pertama itu memang kelang kabut. Memang berada dalam keadaan kabut. Menteri ni kata begini, orang ni kata begini. Kemudian menteri besar pula tak diberi kuasa sebagai pengurusi keselamatan negeri dan sebagainya. Selepas itu baru diberi kuasa, beliau dapat menjalankan tugas dengan agak baik. Artinya berlaku ketidakkecekapan di sini. Sedangkan disaster di Malaysia ini semakin tahun semakin hebat. Memang negeri-negeri maju pun tak terlepas daripada malapetaka seperti ini. Jepun di antara negeri yang paling banyak disaster. Sebab itulah kalau disaster ini yang paling cekap pegawai mereka Jepun. Korea, Turki disebut tadi kerana mereka banyak berlaku berbagai-bagai disaster di negara mereka. Dan kita sekarang hal ini perlu diperbesarkan dah. NADMA mesti dipertingkatkan kedudukannya supaya bila berlaku satu bencana, NADMA ini ada kuasa yang begitu hebat dan kuat untuk mereka menyelaraskan bagi pihak di semua kementerian. Memang kita ada perjanjian di peringkat antarabangsa pun hal disaster ini. Kalau kita tak mampu, kita boleh panggil rakan kita daripada Jepun, daripada Korea, daripada Australia. Kita ada perjanjian. Termasuk di peringkat ASEAN ini. Seperti berlaku banjir besar di Laos. Malaysia memainkan peranan untuk membantu Laos dalam menghadapi limpahan air dan dam mereka pecah pada waktu itu. Begitu juga bila berlaku gerak gempa di Indonesia. Mereka minta bantuan Malaysia. Kita hantar dan kita memberi bantuan dan sebagainya. Malaysia dalam keadaan cemas, jangan malu untuk meminta bantuan daripada negara-negara yang ada perjanjian hal disaster dengan kita. Jangan kita segan. Kita kata kita boleh buat. Ya, kita boleh buat. Tapi kalaulah kita tak ada mampu, maka kita boleh mencari ataupun memanggil kawan-kawan kita untuk membantu. Tuan Yang di-Pertua, saya bila berlaku banjir besar di Selangor dan saya melihat tentera ramai berada di Seri Muda. Ketika itu saya sendiri melihat bagaimana supermarket Maidin dipecahkan. Saya berada dalam perahu kecil yang muat 4 orang. 2 orang dari NGO dan saya dengan pembantu, tengok aja. Pihak polis pun tengok bagaimana mereka pecahkan Maidin dan mengambil barang-barang dalam supermarket itu. Kita tak buat apa-apa, saya disuruh beredar kerana hal keselamatan dan kita lihat tidak ada satu pencegahan pada waktu itu yang dilaksanakan oleh pasukan keselamatan. Pergi pula ke tebing, ramai tentera di situ. Masa itu air sungai sudah rendah daripada paras banjir. Saya tanya kenapa air ini lambat surut. Mereka kata pam tak ada elektrik. Maka dicarilah pam untuk pam air keluar. Air banjir nak dipam keluar. Bayangkanlah. Saya bukan menteri lagi. Saya bercakap pada jeneral-jeneral tentera di situ. Tak bolehkah pergi bom pam yang rosak itu supaya air dapat keluar dengan cepat? Kenapa C4 digunakan untuk bom tertentu? Ya, inilah masanya.
Dan setelah dibom rosak, buat lain, repair lain. Kita boleh bayar interest berbilion dengan 1MDB, apa salahnya kita buat bena baru di tempat itu? Malaysia ni selalu suka belanja tempat yang tak tentu pasal. Sekarang kita pikul 1MDB, berapa bilion rakyat kena bayar. Tapi benda untuk faedah rakyat, nak buat sesuatu kita takut. Ini yang, dan saya tahu pihak tentera mereka tak boleh buat apa, mereka tak ada arahan. Sebab kita bila kita tunjuk perasaan, FRU bersedia daripada awal. Dengan shieldnya, dengan gas medih matanya, dia sedia. Dia bertindak bila bunyi loceng. Bunyi loceng, teng, 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 dia tak kira arah. Dia datang, dia suraikan kita dengan apa cara sekalipun. Artinya loceng itu tidak dibunyikan. Loceng itu daripada siapa? Perdana Menteri kah? Menteri kah? Siapakah? Menyebabkan ramai pergi lihat banjir. Melihat bagaimana Sri Muda itu tenggelam. Ramai di situ. Pelancong banjir. Wakil-wakil rakyat termasuk Adun, termasuk ahli parlimen, Shah Alam beli bot. Kenapa bot tak boleh sampai? Saya tak boleh terima bila kita kata tentera tak boleh datang daripada tempat ini kerana tersekat jalan. Itu bukan kerja tentera. Tentera ni kalau disuruh arahkan mereka, setakat 1 kilometer tu mereka boleh berenang. Mereka ada Pascal. Saya tahulah saya biasa jadi Menteri Pertahanan. Sebab mereka ni sedia berkhidmat. Tapi pengarahan jadi kelang kabut. Itu yang pakai jadi menonton. 3 hari pertama memang jadi begitu. Belajarlah pengalaman ini supaya jangan kita doa pula supaya berlaku disaster akan datang. Kita belajar pengalaman ini supaya tidak berulang benda-benda seperti itu. Jadi kelang kabut, pakat mari tengok. Jadi penonton. Kenapa bila datang Perdana Menteri, datang menteri, orang-orang besar, saya tak pergi sambut? Karena kalau kita pergi, kita menambahkan jam. Ada menteri pergi dengan 6-7 kereta, mengganggu orang. Nak tunjuk, sebagai saya menteri-menteri, tak perlu pergi jenguk-jenguk itu. Berada dalam bilik gerakan bersama pegawai kerajaan, mengeluarkan arahan. Ambulan pun tak boleh lalu kerana ada menteri. Banyak duk pergi nu, duk tunjuk skop itulah, skop ni. No need. Ada orang hantam kritik Menteri Keuangan. Dia naik bot, dia tak tolong orang. Saya setuju, dia naik bot meninjau. Bila dia melihat keadaan itu, dia balik. Maka buatlah bajet bagaimana untuk membantu masa banjir. Itu betul. Bukan Menteri Keuangan nak kena berenang pergi selamatkan orang. Itu bukan. Itu ada pengkhususan dia dalam hal-hal kerja seperti itu. Sebab itu, memanglah bila berada di bilik gerakan, mengarahkan pegawai kerajaan, bermesyuarat, itu tak popular. Tapi lebih popular, walaupun pakai kasut tinggi, macam modeling, bagi skop sikit. Ataupun semua sikit satu dinding kah, maka gambar keluar, tengok menteri bekerja. Sampai bilalah kita buat lakonan seperti ini. Tak apalah negara kita kecil, kalau kita negara seperti Amerika, seperti China, takkan Presiden China nak turun setiap tempat banjir itu. Tentulah dia membuat mesyuarat dalam politburonya, mengarahkan perkara-perkara sesuatu. Ini nak buat arahan tak boleh. Patutnya menteri yang jaga air, bila dengar air naik, batal pergi umrah. Karena umrah sunat. Menjaga nyawa rakyat ni wajib. Tapi pergi umrah. Balik kena COVID pula tu. Rehat lagi. Yang rakyat ini sedang lemas. Semua ni, perkara-perkara ini kita mengajar, kita belajar soal aulawiyat yang mana perlu diutamakan. Yang berada di luar negeri, bila berlaku kejadian begini, baliklah cepat bantu. Ini termasuklah daripada Ulu Langat. Saya minta dia balik dan dia balik. Dia walaupun hantam macam mana pun dia balik, dia terus berkhidmat, terus bekerja. Ini yang kita mahu supaya kita pergi tackle perkara yang betul. Dan untuk akan datang ini saya harap apa yang disebut oleh Menteri Air tadi, perancangan untuk masa depan, saya tak dengar pun satu kajian yang menyeluruh perlu dibuat. Konsortium antarabangsa untuk kita nak lihat pembangunan yang panjang
supaya bukan saja Lembah Kelang, bahkan di seluruh Malaysia ini. Hal balak ni sebagainya saya sebut tadilah, kita pompang-pompang bila berlaku masalah. Tetapi bila kita tahu kebanyakan toke-toke balak inilah yang menguasai orang-orang politik di Malaysia. Sebab itu politik wang makin meningkat. Belanja pilihan raya makin meningkat. Melainkan kalau kita yang tak ada duit ni, lainlah kita belanja ikut kemampuan kita. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Kota Raja. Saya jemput seterusnya Yang Berhormat Pontian. Kena diikuti oleh